السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين يا رب العالمين. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafa'kan dengan setinggi dan sebanyak kesyukuran kita kepada Allah di atas nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, memungkinkan kita untuk bersama-sama pada malam ini melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan tugasan utamanya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap amalan, pergerakan, aktiviti dan tindakan-tindakan yang kita lakukan ini akan diredai oleh Allah, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pahala atas segala perbuatan dan amalan yang kita lakukan. Seterusnya para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, malam ini juga kita bersyukur pada Allah kerana Allah masih lagi mengurniakan kepada kita kesihatan, suatu perkara yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menyebabkan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq menitiskan air mata dalam satu riwayat, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, di mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam tu'tau syai'an ba'da kalimatil ikhlas mithla al-afiyah fasallallahu al-afiyah. Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada seseorang itu seumpama kalimatil ikhlas, iaitulah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik berbanding dengan afiyah, lebih baik berbanding dengan suatu kesehatan, keafiatan yang Allah kurniakan kepada kita. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkara tersebut didengari oleh Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, Allah mengurniakan kepada kita kesihatan, memungkinkan kita untuk mendengar, memungkinkan kita untuk melihat, memungkinkan kita untuk melakukan apa sahaja yang pastinya akan berlaku satu perbezaan yang cukup ketara dalam hidup kita sekiranya Allah menarik kesihatan dalam hidup ini. Maka kerana itu syukurlah kita kepada Allah dengan kita sentiasa memperingatkan setiap daripada anggota yang diberikan dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini agar menjadikan setiap tindakan-tindakan kita ini bertepatan dengan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga perlu untuk mengingati bahawa sesungguhnya dalam hidup kita ini ada kaitan dengan maksiat yang dilakukan. Setiap dosa yang dilakukan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada orang yang beriman kepada Allah, itu di antara salah satu penyebab yang menyebabkan nikmat kita semakin berkurangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda la yuhrama rizquhu bi dhanbin yusibuh." Sesungguhnya seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan diharamkan akan nikmat, la yuhrama rizquhu, rezeki yang Allah kurniakan dalam kehidupannya itu disebabkan dosa-dosa yang dilakukan. Dengan maksud yang lain, nikmat daripada rezeki yang Allah berikan pada kita ini adalah merupakan tanda rahmat dan kasih sayang Allah. Sebaliknya Allah akan menarik segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga dengan istighfar yang dilakukan setiap kali selesai daripada ibadah salat yang kita laksanakan, begitupun dengan ucapan-ucapan istighfar yang kita tuturkan di luar daripada waktu-waktu menunaikan ibadah salat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan serta mempermudahkan urusan dalam kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita menyambung perbincangan kita pada malam ini di dalam surah Yasin, di dalam kitab Tafsirul Wasit, catatan daripada Asy-Syaikh At-Tantawi rahimahullah, di mana kita telah pun berhenti pada ayat yang ke-6, dan insya-Allah malam ini kita akan menyambung pada ayat yang ke-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu, maka sesungguhnya telah benarlah, telah tetaplah kata-kata, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala, ala aktsarihim, ke atas kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, maka mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya berkaitan tentang golongan musyrikin yang berada di bumi Makkah Al-Mukarramah di saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada mereka, namun hampir majoriti penduduk yang berada di bumi Makkah Al-Mukarramah tidak mahu untuk menerima apa yang telah disampaikan dan ditawarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Apa kata daripada Syekh Tantawi di dalam tafsir beliau? Thumma bayyana subhanahu masira haula'il ghafilin alladhina istamarru fi ghaflatihim wa kufrihim بعد أن جاءهم النذير فقال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون والجملة جواب لقسم محذوف ومعنى حق ثبت ووجب. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan apakah kesudahan yang berlaku kepada golongan yang lalai dan juga leka. Golongan musyrikin ini digelar sebagai golongan yang lalai dan leka disebabkan kehidupan mereka itu dipenuhi dengan kemaksiatan, dengan keinginan-keinginan nafsu yang ada dalam diri mereka, sehingga kan mereka merasakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menyebabkan berat untuk mereka menerimanya dan sesuatu yang menghalang segala keinginan-keinginan yang dimahukan di dalam hidup mereka. Lantaran kerana itu mereka disebut sebagai golongan yang ghafil.
Mereka yang mencintai dunia melebihi tentang ataupun mereka yang mencintai dunia dengan meninggalkan segala bentuk harapan-harapan yang dibukakan oleh Allah dan ditawarkan oleh Allah kepada mereka di hari akhirat kelak. Dan ayat ini kata Syekh Tantawi, alladzi istamarru, orang yang ghafil, orang yang leka itu, orang yang lalai itu adalah mereka yang berterusan di dalam kelekaan mereka dan kekufuran mereka. Sesudah didatangkan kepada mereka itu an-nadhir, pemberi peringatan yang merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap sahaja mereka tidak mahu untuk mendengarnya. Maka jawapan daripada Allah, ayat yang ketujuh ni tuan-tuan, bertujuan untuk memberikan keredaan dan juga ketenangan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menenangkan segala bentuk kebimbangan yang ada pada diri kita, jawapannya ada dalam Al-Quranul Karim. Ya, dalam hidup kita ni pasti kita akan menghadapi dua perkara yang disebut dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar pada kita apa dia? Yang pertama sedih dan yang kedua bimbang. Dalam doa yang diajar waktu pagi dan juga waktu petang itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta berlindung dengan Engkau daripada daripada segala bentuk kebimbangan dalam hidupku ya Allah, wal hazan, dan juga kesedihan. Kita tidak mungkin mampu untuk menghilangkan dua perkara ini. Pasti kita akan bersedih atas segala kehilangan yang telah berlaku dalam kehidupan kita. Kehilangan masa yang selama ini kita tidak pergunakan dengan sebaik yang mungkin. Tiba-tiba saat ketika berada dalam keadaan kesihatan kita terhad, barulah kita teringat tentang masa yang selama ini kita gunakan. Sedih kita. Teringat dengan dosa yang dilakukan sebelum kita mengenal hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasa sedih, kenapa dahulu saya tidak melakukan kebaikan dan ketaatan pada Allah. Di saat ketika sakit, sedih. Dan kemudian perkara yang membimbangkan kita ini, ulama mengatakan sesuatu yang berlaku, belum lagi berlaku pada masa yang akan datang, yang seringkali memberikan kebimbangan dalam hidup kita. Bimbang ini pasti akan berlaku. Seorang businessman, dia nak menjaga dan mengekalkan legasi perniagaan dalam hidupnya, itu bukan satu kerja yang mudah. Mungkin pada hari ini dia dapat keuntungan, tapi belum tentu masa yang akan datang bagaimana cara untuk mengekalkan keuntungan yang diperolehi dan kebahagiaan dalam hidupnya. Maka timbullah perasaan bimbang. Begitu juga hal seumpama ini berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nak menghilangkan segala kesedihan dan kebimbangan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan ayat ini, memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarpun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh, fala'allaka bakhi'un ala nafsik. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi pun begitu. Rasulullah seakan-akan hampir berputus asa disebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berjaya memberikan hidayah kepada penduduk yang berada di bumi Mekah. Jadi Allah menyebut ayat yang ketujuh sebagai bertujuan untuk memberikan perangsang motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jumlatu jawabin, dan jumlah ini, ayat ini, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, itu adalah merupakan jawapan kepada qasam, sumpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Laqad. Itu sebenarnya dia ada dua perkataan tuan-tuan. Dalam bahasa Arab ni, dia tidak lari, kalau sebut sahaja kalimah ataupun perkataan, dia tidak lari daripada tiga. Sama ada disebut dengan nama perbuatan fi'il, ataupun disebut dengan nama isim, kata nama, ataupun disebut dengan nama huruf. Jadi laqad itu dia terdiri daripada dua huruf. Yang pertama lam, laqad itu lamul qasam. Lam qasam ni apa dia? Lam yang merujuk kepada sumpah. Ya, lam qasam, lam sumpah. Dan juga qad itu adalah merupakan harfut taukid, huruf yang mengukuhkan kenyataan pada ayat berikutnya. Itu dalam bahasa Arab begitu. Jadi kalau mereka yang mempelajari dalam ilmu balaghah, dalam ilmu kesastraan Arab ini, dia akan dapati dalam bab berkata-kata ini, bagi orang Arab dia faham, kalau sesuatu kenyataan itu disebut dalam bentuk yang serius, bukan main-main, maka ketika itu diletakkan huruf taukid, huruf-huruf sebagai pengukuh kepada kenyataan tersebut. Antaranya qad, antaranya wallahi, kalimah-kalimah qasam, sumpah. Dan di antaranya juga huruf inna tu, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya. Kalau kita takrifkan ataupun terjemahkan dalam bahasa kita, ini disebut sebagai huruf-huruf untuk mengukuhkan kenyataan. Baik, itu kenyataan-kenyataan yang disebut bertujuan bagi menyatakan bahawa setiap ayat yang disebutkan itu merupakan ayat-ayat penguat ataupun ayat-ayat pengukuh. Baik. Wal muradu bil qawli al-'adzab,
alladhi a'addahu Allahu lahum bisababi israrihim ala kufrihim. Yang dimaksudkan dengan qaul, kata-kata di situ, laqad haqqal qawlu. Kalimah qaul itu, kata Syekh Tantawi, yang dimaksudkan adalah al-azab, iaitulah azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada mereka disebabkan israrihim, disebabkan mereka berterus-terusan di dalam kekufuran yang ada pada diri mereka. Timbul soalan kepada kita sama-sama tuan-tuan. Kadang zaman sekarang ni zaman orang berfikir dengan menggunakan logik, dan mereka kalau boleh berfikir dalam hal demikian itu dianggap sebagai seorang manusia yang cerdik. Apa yang difikirkan oleh mereka tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan kalau begini suatu perkara yang tidak adil, kerana Allah telah menentukan seseorang itu masuk ke dalam neraka semasa hidup mereka itu berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, seakan tidak adil. Samalah juga dengan ayat Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Lan selama-lamanya orang Yahudi dan juga orang Nasrani ini dia tidak akan redha terhadap orang-orang yang beriman pada Allah, hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah mereka itu mengikut, orang-orang yang beriman ini mengikut kepada millah mereka, ya, cara kehidupan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Maka pada saat tersebut timbul orang berkata, ini pemikiran manusia, dia akan memikirkan hal demikian, Allah ni tidak adil. Kenapa? Sebab sebelum mereka meninggal Allah telah menghukum mereka masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka ni kadang-kadang ada yang baik. Mereka melakukan kebaikan, bagi makan, derma. Bahkan kalau tuan-tuan lihat dalam kehidupan golongan kafir Quraisy ini, sebelum datangnya Nabi SAW, banyak kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Di antaranya di antara salah satu sifat kehebatan orang-orang kafir Quraisy ini, mereka menyambut tetamu dengan satu sambutan yang cukup indah sekali, menyediakan makanan yang terbaik. Subhanallah. Itu disebut dalam beberapa syair-syair Arab daripada kalangan fukhulu syu'ara, pakar-pakar ataupun mereka yang disebut sebagai perwira ataupun pujangga-pujangga Arab yang hebat. Sehingga kan disebut sampai kepada periuk mereka tu dah terlalu hitam. Bila periuk dah terlalu hitam tu nak menggambarkan apa? Mereka sungguh-sungguh memasak. Kalau periuk bersih bermaksud makanan yang disediakan itu mungkin tidak banyak, sedikit sahaja. Tapi kalau sampai periuk sampai berkerak, itu nak menggambarkan mereka begitu menyediakan makanan-makanan kepada golongan orang-orang yang datang ke bumi Makkah. Sebab itu ada disebut dengan nama siqayah, mereka yang memberikan minum orang yang datang ke Kaabah, ya, dan banyaklah kerja-kerja dan tugasan-tugasan kebaikan yang mereka lakukan. Itu perkara yang baik. Tapi kenapa mereka layaknya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kan dalam ayat ini Allah kata Allah telah pun menetapkan azab kepada mereka semasa hidup mereka di muka bumi Allah Subhanahu wa taala akibat daripada kekufuran. Jawapannya, para ulama mengatakan Allah menyatakan demikian bukan kerana Allah telah menetapkan mereka itu masuk ke dalam neraka. Allah telah pun mengetahui dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka telah memilih ataupun dengan sukarela mereka, biikhtiarihim, dengan pilihan mereka yang menyebabkan mereka masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan bukan dengan sebab mereka telah tetap demikian masuk dalam neraka. Maknanya punca yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka itu akibat daripada pilihan yang dipilih oleh mereka. Bukankah dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam satu ayat yang lain, Allah menyebut inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Setiap daripada kita ini Allah berikan hidayah dan juga petunjuk. Petunjuk yang membawa kepada kebaikan dan petunjuk yang membawa kepada sesuatu kejahatan. Petunjuk itu ada, tapi mereka telah pun memilih petunjuk-petunjuk yang membawa kepada kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya mereka layak untuk dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut di dalam ayat ini. Bukan disebabkan kerana Allah telah menetapkan diri mereka itu memang berada dalam demikian, tetapi disebabkan oleh pilihan yang dipilih oleh mereka dalam menentukan cara hidup dan kehidupan mereka untuk memilih api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tidak hairan pada hari ini kadang-kadang di kalangan umat Islam kita sendiri pun mereka kata, tak apalah yang lain tu biarlah masuk syurga, nanti siapa nak mengisi api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sanggup untuk berkata hal yang demikian rupa. Kenapa? Corak pemikiran mereka itu mereka yang pilih dan mereka yang menentukan. Dan soalannya, kenapa boleh berlaku demikian?
Itu satu perkara yang perlu untuk difikirkan bersama. Apa punca yang menyebabkan mereka begitu berkeras dan tetap pendirian mereka itu untuk melakukan sesuatu perkara yang buruk dalam hidupnya, sesuatu perkara yang membawa kepada azab Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya antara lain adalah disebabkan hati mereka kosong daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Saya cukup tertarik dengan kata-kata yang disebut oleh salah seorang di antara ulama sufi yang cukup dikenali, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Apa yang disebutkan? Dikatakan dawaul qalbi ini, nak menyembuhkan hati kita yang sentiasa dipenuhi dengan ran, yang dipenuhi dengan dosa-dosa kecil dalam hidup kita ini, antara puncanya yang pertama tilawatil Quran. Baca Al-Quranul Karim. Orang yang tidak membiasakan hidupnya dengan Al-Quranul Karim, mendengar akan ayat-ayat Allah, maka hatinya semakin lama semakin keras. Hati mereka itu akan menjadi qasat, summa qasat qulubuhum. Hati mereka ini akan menjadi keras. Puncanya kenapa? Kerana tidak membaca akan ayat suci Al-Quran. Dan menariknya, orang yang tidak membiasakan dirinya dengan membaca ayat suci Al-Quran, bukan sekadar hati mereka keras, mereka akan rasa sakit bila mendengar ayat suci Al-Quranul Karim. Buktinya di mana? Berdasarkan kisah ini, Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah menyatakan asbabin nuzul. Ada dua riwayat yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam kitab At-Tafsirul Munir, di mana Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan riwayat yang pertama yang diriwayatkan oleh Abi Nuaim daripada kata-kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, itu disebutkan punca yang menyebabkan mereka berada dalam keadaan sakit hati mereka, iaitulah kisah berlaku kepada golongan kafir Quraisy yang ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah As-Sajadah. Dibacalah surah As-Sajadah, dan kemudian semasa baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah tersebut, Rasulullah baca dalam keadaan jahar, Rasulullah baca dalam keadaan kuat ketika itu, sehingga didengari oleh golongan kafir Quraisy, dan akhirnya mereka rasa sakit. Yata'azza bi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rasa sakit diri mereka itu bila mendengar akan ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya pada saat ketika itu mereka datang dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu mereka mengambil batu masing-masing, dan saat ketika mereka ingin membaling batu tersebut, tiba-tiba tangan mereka itu terikat. Itu disebutkan dalam ayat ke-8 nanti. Sebab ada kaitan di antara ayat ke-7 dan juga ayat ke-8, sehinggalah menyebabkan tangan mereka ketika itu terikat, seakan-akan terbelenggu pada leher mereka. Waktu itu terikat begitu, dan menyebabkan mata mereka itu tidak dapat kelihatan, tidak dapat melihat apa yang sedang berlaku di hadapannya. Maka pada saat ketika itu tuan-tuan, apa yang berlaku? Mereka jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika itu mereka berkata, nunshidukallaha warrahima ya Muhammad. Kami meminta kepada engkau ya Allah, wahai Rasulullah, kepada Allah, kepada Tuhanmu, dan juga kasih sayang Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mata mereka buta, tangan mereka tidak mampu untuk bergerak ketika itu. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya pandangan mata mereka itu dapat melihat dan tangan mereka mampu untuk digerakkan semula. Dan dalam riwayat yang kedua pula menceritakan tentang kisah bapa saudaranya Abi Jahal. Abi Jahal ni adalah merupakan salah seorang bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu bila melihat tentang teman-temannya yang duduk bersama ketika itu, dia berkata, la in raaitu Muhammadan la af'alanna. Kalau sekiranya aku nampak Rasulullah, aku nampak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan buat sesuatu kepadanya. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan, aku akan pijak kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu ketika Abi Jahal bersama dengan teman-temannya ketika itu melihat Rasulullah sedang sujud. Dan waktu itu Abi Jahal pun memegang batu, kemudian dia pun bergerak untuk menuju kepada Rasulullah, ingin membaling batu tersebut dan memijak kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sampai di hadapan, dia tidak melihat di mana Rasulullah. Kemudian dia berpatah balik semula bertemu dengan teman-temannya. Teman-temannya pun rasa pelik. Apa yang kamu buat tadi? Tak ada buat apa-apa pun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dia kata, aku tak melihat di mana Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kelihatan. Subhanallah,
bantuan dan juga nusrah yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma nak ceritakan tadi perkara yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim ini, apabila ia tidak dibaca, bila mula untuk kita membaca akan ayat suci Al-Quran, itu akan terasa dengan pelbagai bentuk perasaan-perasaan yang tidak baik. Puncanya kerana Al-Quran tidak dijadikan sebagai amalan dalam kehidupan. Ini di antara beberapa punca yang menyebabkan hati manusia itu keras. Selain daripada ada 5 perkara yang disebutkan, antaranya puasa, qiyamul lail, bermunajat kepada Allah di waktu tengah malam, dan juga yang terakhir itu disebut dengan nama mujalasatus salihin, duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Aura orang yang soleh itu dia akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita, sehingga nanti di hari akhirat kelak golongan orang-orang yang soleh akan mempertahankan saudara-saudara mereka yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa qala subhanahu ala aktsarihim li'anna killatam minhum ittaba'atil haqq wa amanat bih wa syabihu bihadhihi al-ayati qawluhu ta'ala innal ladhina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut di dalam ayat ini dengan kalimah aktsarahum ala aktsarihim, di atas kebanyakan mereka. Itu memberikan isyarat sebahagian kecil daripada mereka itu mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Iaitulah golongan orang-orang yang lemah, golongan orang-orang yang miskin, golongan hamba banyak mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan tentang kelebihan golongan orang-orang yang susah dalam hidup. Sebab itu Rasulullah pernah menyatakan, kalau nak mencari aku ni, carilah aku di kalangan orang-orang yang miskin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, ibghuni fi du'afa fa innama turzakuna wa tunsaruna bi du'afaikum. Carilah aku di kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, kerana sesungguhnya kamu diberikan pertolongan oleh Allah dan kamu akan diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab wujudnya mereka. Subhanallah. Kenapa? Sebab jasa orang-orang yang miskin dan jasa orang-orang yang lemah dalam membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan golongan manusia yang sombong ketika mendengar apa yang telah pun disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, setiap kali Rasulullah melihat orang-orang yang berada dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, Rasulullah akan begitu mengambil perhatian dan fokus kepada mereka. Seterusnya tuan-tuan, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, sedikit daripada mereka yang mengikut kebenaran dan beriman, dan ini disamakan juga dengan ayat yang lain, iaitulah di dalam surah Yunus ayat 96 dan juga ayat 97, yang maknanya lebih kurang serupa. Sesungguhnya orang-orang yang telah tetap ke atas mereka kalimah-kalimah Tuhan mereka, Tuhan kamu, bahawa mereka tidak beriman, walau ja'atuhum, kalaulah sekiranya datang kepada mereka setiap tanda-tanda kebesaran Allah, tetap mereka tidak mahu beriman, sehinggalah mereka melihat azab yang begitu pedih yang dibawakan di hadapan mereka. Ini kelompok-kelompok manusia yang dia mula beriman waktu bila? Waktu ketika azab tu dah sampai dalam hidup mereka, barulah mereka kata kami beriman. Contohnya siapa? Qarun sampai tahap mengaku sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mahu menerima Qarun itu sebagai Tuhan, dibunuh semuanya. Golongan Bani Israel yang ditindas daripada kalangan rijal, daripada kalangan golongan lelaki, ditindas disebabkan mereka ini ataupun kerana ada mimpi yang disebutkan oleh bomoh-bomoh ataupun golongan pendeta-pendeta yang ada ketika itu ataupun pengikut Fir'aun ketika itu mengatakan nanti akan lahir daripada kalangan lelaki Bani Israel yang akan menghapuskan kekuasaan yang ada pada Fir'aun, dan akhirnya diperintahkan supaya anak-anak lelaki yang dilahirkan itu dibunuh. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Firaun sampai tahap tersebut. Tapi apa yang berlaku di saat ketika Firaun ditenggelamkan di Laut Merah ketika itu, Bahril Ahmar? Waktu itu Firaun berkata, amantu billadzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel, dan aku ini terdiri daripada kalangan orang-orang Islam. Subhanallah. Ini gambaran manusia. Dan gambaran ini tuan-tuan, Allah bukan hanya cerita tentang kisah Fir'aun. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah Al-Hajj pada ayat ke-11.
Wa minan nasi man ya'budullah ala harfin fa in asabahu khairan itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Jadi dalam surah Al-Hajj pada ayat ke-11 itu Allah Subhanahu wa taala sebut ada di kalangan manusia ini, wal iazubillah, kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada iman kita menjadi iman seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-11 surah Al-Hajj tersebut. Ada di kalangan manusia ini may ya'budullah, mereka yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah ala harfin, di atas keraguan. Ala harfin ay ala syakkin. Tengok, ragu-ragu, tak kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ditimpa kepadanya kebaikan, fa in asabahu khairun, jika ditimpa kepadanya itu kebaikan, itma'an nabih, dia berasa tenang. Inilah di ajaran Islam. Tengok, orang-orang Islam semuanya diberikan kebaikan, sihat dan sebagainya, yakin. Tetapi masalahnya apabila Allah timpakan fitnah, suatu ujian dalam kehidupan ketika itu, inqalaba ala wajhihi, dia berpusing semula, terbalik semula menjadi manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam begini rupanya, teruk sungguh Islam. Ceritanya bagaimana? Di antara asbabun nuzul, kalau kita membaca tentang ayat tersebut, itu mengisahkan tentang beberapa golongan Arab yang datang daripada luar bumi Madinah setelah melihat tentang daulah Islamiah yang wujud pada zaman Nabi SAW di bumi Madinah, dan mereka datang berbondong-bondong untuk beriman kepada Nabi SAW, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka telah meletakkan dalam diri mereka, waktu itu mereka balik ke kampung masing-masing ataupun di kawasan pedalaman masing-masing, mereka mengatakan kalau sekiranya bumi kami ini, sebab bumi tersebut dia berhadapan dengan dua musim. Pertama musim kemarau dan yang kedua musim subur. Tanah subur boleh ditanam dan sebagainya. Kalau sekiranya musim subur, waktu itu mereka mengatakan inilah dina Muhammad, inilah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekiranya musim tersebut musim kemarau, tanam pokok tak boleh, semua kering belaka, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh, waktu itu dia kata inilah musibah bila kita menerima agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat ini yang perlu kita elakkan. Allah mengingatkan agar jangan menjadi manusia yang memiliki iman yang begitu tipis sehingga boleh mengubah kedudukan. Dan isyarat ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali salih, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah dan berlumba-lumbalah untuk sentiasa menghidupkan diri ini dengan amal-amal yang soleh. Kenapa? Nanti Allah akan uji orang-orang yang beriman ini dengan satu ujian seumpama ia berada dalam satu tempat yang cukup-cukup gelap. Waktu itu mereka beriman di waktu malamnya, di waktu paginya mereka kufur. Di waktu pagi mereka beriman, waktu malam dia akan menjadi kufur kepada Allah, sehingga mereka sanggup menjual agama Allah kerana semata-mata ingin mendapatkan sebahagian ataupun secebis daripada habuan-habuan di dunia ini. Wal-iyazubillah. Itu ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewujudan ayat surah Al-Hajj yang ke-11 tadi sebagai satu peringatan kepada kita bersama agar apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan kepada kita suatu kesungguhan untuk kita melaksanakan amal-amal salih dalam kehidupan ini. Thumma sawwara inkibabuhum subhanahu inkibabahum alal kufri wa israrahum alaih taswiran balighan. Inna ja'alna fi a'nakihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum mukmahun. Inna ja'alna, ayat ke-8, inna sesungguhnya kami, ja'alna kami telah menjadikan. Ini ayat ni pun sebagai suatu ayat penguat. Ayat penguat. Pertama Allah sebut dengan inna. Inna ni merujuk kepada sesungguhnya kami. Ganti nama kami dah ada dah. Tiba-tiba dalam perkataan berikutnya Allah sebut ja'alna, kami telah menjadikan. Ada dua ganti nama yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tertarik juga dengan pandangan orang mengatakan bahawa Allah ni dia lebih daripada satu. Dalilnya di mana? Dia kata dalilnya bila mana Allah sebut dengan perkataan kami. Kami ni kan bukan merujuk kepada seorang. Kami ini merujuk kepada bilangan yang ramai. Bila kita sebut dengan kalimah kami,
tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana ayat yang menunjukkan tentang kebesaran Allah, maka Allah akan menggunakan ganti nama kami. Tetapi mana-mana ayat yang merujuk kepada tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggunakan aku. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan tentang betapa banyaknya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seakan-akan nak digambarkan sifat itu seumpama sifat yang dihimpunkan daripada majoriti manusia yang cukup ramai, sehingga akhirnya mereka ini bila nak mewakili satu kumpulan, mereka akan menyebut dengan kalimah kami. Jadi ayat itu nak menunjuk tentang tanda kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang disebut dengan nama Asmaullahil Husna, yang mengandungi sebanyak 99 sifat yang ada pada Allah, yang mustahil manusia memiliki sifat-sifat tersebut. Kita ada satu sifat, tapi ada kekurangan pada sifat yang lain. Ada di kalangan kita yang panas baran, tapi tak boleh nak menjadi manusia yang baik dan apa sebagainya. Ada manusia yang sifatnya lemah lembut, tapi dia tak boleh nak sampai pada tahap marahnya berlebih-lebihan seumpama orang yang panas baran. Dan begitulah sebagainya. Kalau kita melihat dalam sejarah kehidupan ashabi Rasulillah, sahabat-sahabat Nabi SAW, dia memiliki perwatakan yang berbeza-beza. Saidina Abu Bakar perwatakannya tidak sama dengan perwatakan Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Uthman tidak sama dengan perwatakan yang ditunjukkan oleh kedua-dua khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu jugalah kepada Sayyidina Ali dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah jadikan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita sebenarnya adalah pelengkap dalam kehidupan manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah meletakkan dan menjadikan kita ini berbeza-beza supaya timbul sifat ta'awun, saling bantu membantu dalam hidup. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bantu-membantulah kamu dalam perkara yang membawa kebaikan dan takwa pada Allah. Jangan bantu-membantu dalam perkara yang membawa dosa dan juga permusuhan. Jelas sekali Allah menjadikan demikian. Kenapa? Sebab bila Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita serba sempurna, kita akan menjadi manusia yang lupa kepada Allah. Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi. Allah katalah dalam Al-Quran, kalau sekiranya Allah menghamparkan segala rezeki-rezeki itu kepada manusia itu, nescaya mereka akan melampau di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Justru itu Allah menjadikan kita berbeza-beza supaya saling lengkap melengkapi dan menginsafi tentang kekurangan diri, lantaran ia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dalam kehidupan mereka. Baik. Inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan fi a'nakihim, pada tengkuk-tengkuk mereka. A'nak itu jamak daripada kalimah unukun. Unukun satu tengkuk, jamaknya adalah a'naqun. Tengkuk-tengkuk mereka aghlalan, belenggu. Belenggu daripada ghillun, jamaknya adalah aghlal. Fahiya ilal azqani, maka rantai ataupun belenggu tersebut diikat sehingga sampai kepada azqan, sehingga sampai kepada dagu-dagu mereka. Ziknun dagu, azqan jamak kepada ziknun. Fahum mukmahun, dan mereka ketika itu mukmahun, berada dalam keadaan mendongak ke atas, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia seakan-akan kepalanya dirantai ketika itu, daripada bahagian yang disebut daripada tengkuk di bawah ni dirantai sehinggalah sampai ke atas. Subhanallah. Sehingga kepalanya tidak mampu untuk memandang ke bawah dan matanya ketika itu dalam keadaan terpejam. Ini gambaran yang disebut oleh Allah sebagai satu tamsilan, sebagai suatu gambaran pada kita yang kadang-kadang kita tak boleh nak bayangkan antara petunjuk ni macam mana, ya. Nak menggambarkan orang yang degil ni bagaimana, Allah buat tamsilan yang boleh difikirkan oleh manusia. Sebab itu banyak kan contoh-contoh yang Allah bawakan di dalam Al-Quranul Karim. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita dapat memberikan satu gambaran juga bayangan. Kita boleh teruskan ataupun habis? Boleh 5 minit. Okey, tak apa. Saya tambah sikit untuk menamatkan perbincangan.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salati al-qa'imah li sayyidina Muhammadin al-musnad syarafa wa darajatan 'aliyatan rafi'ah ba'sa maqama mahmud innaka la tukhlifu al-mi'ad. Baik, sedikit sambungan pada ayat ke-8 ini. Syekh Tantawi mengatakan wal aghlalu jam'u ghullin bi dhammil ghin wa huwa al-qaid alladhi tushaddu bihi al-yad ila al-'unuqi bi qasd at-ta'dhib wal azqanu jam'u dhiknun atau dhaknun wa huwa asfalul fam. Al-aghlal dalam ayat tersebut yang mana mufradnya ataupun singularnya disebut dengan nama ghullun, iaitulah ikatan ataupun rantai yang diikat dengannya akan tangan sehinggalah sampai ke tengkuk, sehinggalah sampai kepada bahagian unuk ya ataupun leher. Jadi diikat dalam keadaan demikian. Itu maksud daripada al-aghlal biqasdi ta'zib, yang tujuannya adalah untuk memberikan siksaan kepada orang yang dikenakan dengan ikatan tersebut. Sementara azqan itu adalah merujuk kepada dagu daripada kalimah zaknun. Maksudnya inna ja'alna fi a'naki ha'ula'il jahidina quyudan 'aziman fahiya ay hadhihi al-quyud wasilatun ila azqanihim fahum bisababi dhalika marfu'atu ru'usihim ma'a ghaddi absarihim bihaythu la yastati'una an yahfazuha li'anna al-quyud allati wasalat ila azqanihim mana'atuhum min hifdhi ru'usihim. فقد شبه سبحانه في هذه الآية حال الكافرين حال أولئك الكافرين المصرين على جهودهم وعنادهم بحال من وضعت الأغلال في عنقه ووصلت إلى ذقنه ووجه الشبه أن كليهما لا يستطيع الانفكاك أما هو فيه. Baik, sesungguhnya kami telah menjadikan pada tengkuk-tengkuk mereka yang enggan suatu ikatan yang besar yang menghubungkan ataupun sehingga sampai kepada dagu-dagu mereka. Maka dengan sebab itu fahum bisababi dzalika, dengan sebab itu mereka terpaksa mengangkat kepala mereka, di samping terpaksa memejamkan mata akibat daripada ketatnya ikatan tersebut, sehingga mereka tidak mampu untuk menundukkan kepala mereka kerana ikatan tersebut telah sampai ke dagu-dagu mereka yang menghalang untuk mereka merendahkan kepalanya ke bawah. Dan Allah menyamakan, kata Syekh Tantawi, faqad syabbaha subhana, Allah menyamakan ayat ini dengan keadaan orang-orang yang kafir. Kenapa Allah samakan? Wajah syabah dia, persamaan yang berlaku di antara dua keadaan tersebut nak menggambarkan orang yang kafir tetap pendirian mereka tidak berubah. Samalah dengan orang yang telah pun diikat kepalanya di atas, mereka tak boleh buat sedemikian rupa disebabkan ikatan yang begitu kuat. Dan samalah juga dengan orang yang kafir disebabkan keengganan mereka dan juga sikap
inat ataupun sifat melampaunya mereka, degilnya mereka itu, maka menyebabkan mereka ini tidak dapat berpisah di antara kekufuran dengan kehidupan mereka sebagai seorang insan. Nak menggambarkan ikatan tadi juga, tak boleh nak memisahkan orang yang terikat itu daripada mereka memandang ke bawah dengan gambaran orang yang kafir. Hidup mereka tidak boleh dipisahkan dengan kekufuran, disebabkan sifat tersebut itu seakan-akan satu sifat yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan mereka, akibat daripada mereka menolak hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjadi suatu peringatan kepada kita bersama, yang mudah-mudahan pada setiap apapun yang diingatkan, kekadang perkara tersebut itu dia berkaitan tentang kesalahan dan kesilapan kita. Mudah-mudahan ia memberikan keinsafan kepada kita untuk menerima kebenaran tersebut, ya. Jadi kebenaran itulah yang dapat mengubah kehidupan kita menjadi insan-insan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun ia merupakan satu perkara yang berat untuk diterima, tapi kena melaksanakan hal yang demikian, sebab hidup kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, pasti Allah akan menguji dengan perkara-perkara yang tidak diterima oleh keinginan-keinginan dan nafsu yang ada dalam hidup kita. Itulah hakikat hidup kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah cinta dan sayang kepada sesuatu kaum itu, pasti Allah akan menguji mereka. Dan di sana Allah nak melihat sejauh mana mereka boleh meredai pada setiap ujian-ujian yang Allah berikan, dan sejauh mana mereka ini menjadi manusia yang benci atas setiap ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wallahu a'lam. Sekadar ini yang dapat untuk saya sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.